Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama ulang kaji tajuk yang ke-27, Pendidikan Islam Tingkatan 3, Adab Bermusafir. Sebelum kita ulang kaji, standard pembelajaran secara beradab dan istiqamah, murid dapat menyatakan maksud bermusafir, menyatakan dalil nakli galakan bermusafir, menjelaskan hukum bermusafir, menerangkan adab bermusafir, merumuskan hikmah mengamalkan adab bermusafir, dan sentiasa berdoa dan bertawakal ketika musafir secara beradab dan istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-27, tajuk Adab Bermusafir, bersama saya Ustaz Hafiz, dengan menggunakan buku teks dan juga audio secara ringkas. Yang pertama, maksud bermusafir. Dari segi bahasa ialah keluar. Istilah pula seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Bermukim maksudnya seorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari datang dan hari keluar. Manakala 2 marhalah mengikut fiqhul manhaji bersamaan dengan 81 kilometer. Baiklah, bagi dalil nakli galakan bermusafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Suratul Al-Ankabut ayat ke-29. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Suratul Rum ayat 42. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita untuk bermusafir supaya lebih kita mengenali kehebatan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan musafir iman kita semakin bertambah dan ilmu kita semakin bercambah. Seterusnya kita lihat adab bermusafir. Yang pertama sekali, biasanya kalau kita bermusafir, kita akan menaiki kenderaan seperti kereta, motosikal, basikal, ataupun menunggang kuda dan unta. Yang pertama, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Semasa memulakan perjalanan, kita semestinya membaca doa, menaiki kenderaan dan bermusafir. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
mestilah dengan tujuan dan niat yang baik. Yang kedua ialah menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Contohnya seperti makanan dan juga seperti barang-barangan untuk kita mandi, solat dan sebagainya. Seterusnya, kita juga perlu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan solat sunat musafir sebelum melakukan perjalanan. Disunatkan kita untuk solat musafir sebanyak 2 rakaat sebelum kita memulakan perjalanan. Dan sunat membaca basmalah sebelum keluar dari rumah dan membaca doa musafir. Yang seterusnya, adab musafir adalah mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Seterusnya ialah melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Perlu untuk kita lantik seorang ketua supaya keputusan dapat dibuat dengan baik tanpa berlaku pergaduhan. Yang seterusnya ialah tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Yang pasti, solat fardu tidak dapat kita tinggalkan. Dan juga digalakkan kita untuk mematuhi peraturan dan undang-undang serta menjaga alam sekitar di sekeliling kita. Seterusnya ialah disunatkan memperbanyak doa sepanjang bermusafir. Antaranya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Pelajar sekalian, semasa melakukan musafir, kita diberikan rukhsah tertentu, antaranya diharuskan mengqasarkan solat, iaitu memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang kedua, diharuskan menjamakkan solat, iaitu menjamakkan ataupun menggabungkan 2 fardu solat dalam satu waktu. Contohnya solat zuhur dan juga asar, ataupun solat asar dan juga zuhur sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Yang seterusnya ialah diharuskan berbuka puasa jika bermusafir. Dan yang terakhir ialah segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Antara kelebihan bermusafir, kita dapat melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang bermusafir dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, pengetahuan dan meningkatkan keimanan, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih."
riwayat At-Tirmizi. Maksudnya 3 doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua ialah doa orang yang bermusafir, dan yang ketiga ialah doa ibu bapa kepada anaknya. Baiklah, kita akan terus melihat kepada hukum bermusafir. Di sini dinyatakan hukum, situasi dan juga contoh. Yang pertama ialah wajib. Wajib apabila menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Contohnya menunaikan fardu haji dan juga menuntut ilmu. Yang kedua ialah sunat. Bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Antaranya ialah menziarahi Masjid Nabawi di Madinah dan menghubungkan hubungan silaturrahim. Yang ketiga ialah harus bermusafir untuk melakukan perkara yang harus, contohnya berniaga atau juga menyertai pertandingan sukan. Makruh bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Bermusafir tanpa tujuan dan juga matlamat. Dan yang terakhir ialah haram. Bermusafir untuk melakukan perkara yang haram, seperti perkara maksiat. Contohnya menuntun konsert liar. Seorang isteri bermusafir tanpa izin suaminya. Baiklah, seterusnya ialah hikmah mengamalkan adab bermusafir. Yang pertama ialah perjalanan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan adab-adab musafir, menjadikan kita merapatkan hubungan kita antara hamba dan penciptanya, iaitu makhluk dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah memberi ketenangan hati. Musafir dimulakan dengan doa dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perjalanan menjadi mudah dan lancar. Ketua yang dilantik dapat melancarkan suatu perjalanan dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa musafir. Dan yang terakhir ialah mendidik jiwa lebih berdisiplin. Adab-adab musafir dapat melatih jiwa seorang agar lebih berdisiplin, seperti mengawal emosi, marah, sedih, sewaktu menempuh kesulitan, berusaha mematuhi undang-undang serta hak alam sekitar. Al-Imam Syafi'i telah menggambarkan kelebihan musafir dalam syairnya yang bermaksud, bermusafirlah, engkau akan temui pengganti yang engkau tinggalkan. Sesungguhnya kenikmatan hidup ada pada kuatnya usaha. Sesungguhnya aku melihat air yang bertakung akan tercemar dan rosak. Jika mengalir, ia menyegarkan. Jika tidak, ia tidak menyegarkan. Singa jika tidak meninggalkan tempat sarangnya, tidak akan mendapat mangsanya. Panah jika tidak meninggalkan busurnya, tidak akan mengenai sasarannya. Syarhu Diwan Syafi'i. Pelajar sekalian, dalam tajuk ini suka ditekankan bahawanya perlu menghafaz doa musafir dan sentiasa bertawakal, iaitu menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk tajuk hari ini. Pelajar diminta untuk menjawab soalan pada link yang akan disertakan. Sekian.